Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin, amma ba'. Baik puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar ni? Alhamdulillah. Mendung ni biasa orang kadang-kadang sedap kalau tidur ni kan. Tapi masya-Allah. Tahniah puan-puan yang berjaya menggerakkan diri datang ke sini. Mudah-mudahan ringan badan kita sentiasa insya-Allah untuk buat amal soleh. Sebab hari ni kadang-kadang kita sebut bukan kita tak nak buat, tapi banyak ujian-ujian macam ni lah. Mendung sikit pun tarik selimut kan. Kat rumah pula ada aircon. Ya Allah sedapnya tidur tu. Jadi kita kita doa pada Allah Subhanahu Taala. Hari ni waktu kita sihat, kita ringankan badan untuk Allah. Esok-esok bila kita mati, Allah pula ringankan badan kita bila kita di penghujung usia. Mudah-mudahan dapat husnul khatimah biiznillah insya-Allah. Okey. Baik, hari ni kita nak sambung muka surat 45. Hari tu kita dah sebut dah pada beberapa keadaan yang ulama sebutkan adab-adab dalam waktu di antara terbit matahari sehingga tergelincir matahari. Hari ni kita panggil petikan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam bab-bab macam mana nak jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita sempurnakan yang rukun, selain daripada kita sempurnakan yang fardu, maka disebutkan inilah perkara yang perlu kita beri perhatian, kerana sekarang ini kita membicarakan tentang amalan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari itu kita dah selesai dah. Kita dah tengok dah tentang apa yang perlu dibuat. Ya, selepas daripada antara terbit matahari sehingga tergelincir matahari. Maknanya apa? Lepas subuh sampai gelincir matahari bila? Gelincir matahari waktu bila? Zuhur. Zuhur macam takut dia jawab zuhur kan. Was-was macam nak jawab maghrib pun ada ni. Gelincir matahari zuhur lah. Maknanya nampak tak Imam Al-Ghazali ajar pada kita hari tu selepas subuh sampai terbit matahari. Kemudian terbit matahari sampai nak zuhur. Apa perlu diisi? Jadi hari tu dia sebut dah 4 perkara. Kan? Supaya kita buat dengan perkara-perkara kebaikan. Kemudian menuntut ilmu. Tak mampu buat perkara apa-apa amal ibadah, amal soleh. Ya? Dan hari ni insya-Allah kita nak tengok pula disebutkan 3 kedudukan bagi seseorang pada hak terhadap agamanya. Muka surat 45. Siapa yang ada buku? Yang tak ada buku tak apa, dengar je, tak ada masalah. Buku ni tak wajib pun. 45 kan? Ke muka? Ada solat? 59. Oh, lajak dah. Oh, ya ni doa yang panjang ni kan. Bismika rabbi wada'tu jambi. Kenapa saya patah ke belakang ni? Nampak sangat tu kan. Tak suka tidur. Tu. Okey, baik. Alhamdulillah, tak apa. Maknanya kita dah selesai hari tu mengisi masa di antara daripada terbit matahari sampai ke zuhur. Kemudian sampailah kita pergi kepada bab nak tidur pun ada adab-adab dia. Dah selesai dengan adab tidur. Maknanya siapa yang tak datang kuliah sebelum ni, nanti pergi dekat kawan-kawan yang ada buku, tangkap gambar, snap tagak gambar. Dia ada apa zikir-zikir, apa bacaan-bacaan yang boleh dibaca sebelum tidur, apa doa-doa yang selama ni kita duk baca tu pun kalau ingat bismikallahumma ahya wa amut. Kan? Ni diajar pula tentang cara bagaimana ada doa-doa dia sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini muka surat 59. Okey. 59 kitab Bidayatul Hidayah bab 5 adab dalam solat. Tengok Dia sebut adab dalam solat. Maknanya apa?
Hak ni hak tambahan je. Tambahan ni apa? Tambahan ni maknanya selepas kita selesai yang wajib-wajib dulu. Apa yang tambahan adab dalam solat ni? Mari kita tengok. Apabila kamu telah selesai bersuci daripada hadas dan najis pada pakaian, pada badan dan tempat, serta selesai menutup aurat dari pusat ke lutut, hadaplah kiblat sambil berdiri menyamakan kedudukan kedua-dua kakimu tanpa merapatkannya. Hak ni ulama sebut apa? Suci daripada hadas dengan najis pada badan, pakaian, tempat ni apa? Ini apa? Syarat sah solat. Syarat sah solat ada berapa? Sudah dah, dia baru nak buka nota lama balik. 13 rukun. Kita jangan confuse. Dia ada rukun solat, dia ada syarat wajib solat, dia ada syarat sah solat. Orang selalu terkeliru. Kan? Apa beza tiga-tiga ni? Baik, pertama, kalau rukun solat yang 13 tu pergerakan dalam semayang tu. Okey, hak tu hak rukun. Syarat wajib. Siapa yang wajib semayang? Itu syarat wajib. Islam, baligh, suci daripada haid. Itu syarat wajib. Syarat sah apa? Nak semayang mesti ada perkara ni baru sah semayang. Apa dia? 4 perkara. Tak apa, main kelas saya bagi saya bercerita ya, jangan bimbang. Kita tak ada periksa. Tak tahulah nanti kalau Kak Imah kata lah hujung tahun buat periksa sekali, kita buat sekali nanti. Okey, 4 perkara. Syarat sah pertama, bersih ataupun suci daripada hadas pada badan, pakaian dan tempat kita nak semayang. 3. 1. Yang kedua, apa dia? Tutup aurat. Maknanya syarat sah nak semayang mesti tutup aurat. Tak tutup aurat, tak sah semayang. Kalau anak-anak kita dia belum baligh contohnya, wajib semayang tak belum baligh? Tak wajib. Tapi kalau dia semayang, dia bersih daripada hadas, dia cukup syarat-syarat sah, sah tak semayang dia? Sah. Itu beza dia. Dia tak wajib semayang, tapi kalau dia semayang, sah. Okey, yang kedua tutup aurat. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Tu mesti hadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir, yang keempat, apa dia? Yang keempat apa? Apa boleh jawab? Masuk waktu. Nak semayang syarat sah dia mesti masuk waktu. Ustazah, saya tersemayang awal pasal jam saya cepat 5 minit. Boleh tak? Sah tak semayang? Tak sah. 5 minit je Ustazah, takkan tak boleh diskaun? Ni orang kita semua nak diskaun. Semayang mana ada diskaun? Mesti on time. Sekurang-kurangnya. Baik. Itu kita sebut syarat-syarat sah. Okey, dia kata okey, dah cukup dah syarat-syarat sah tadi nah. Dia kata berdirilah tegak dan bacalah surah An-Nas untuk memohon perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Hadirkan sepenuh hatimu dan kosongkannya daripada was-was. Makna apa? Maknanya bila kita berdiri, ambil rukun berdiri tegak. Kan, berdiri tegak salah satu rukun. Kita tak ada whiteboard, tidak boleh saya tulis. Tang tu. Okey, tak apa. Biar Kak Emma duduk. Kak Emma ada laju, tak apa. Saya cakap ni puan-puan bayang. Kalau tak faham juga baru angkat tangan, baru saya lukis. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, bila kita berdiri tegak, ni termasuklah yang sakit lutut pun kena berdiri tegak juga, walau seketika. Gagah takat mana Ustazah? 2 minit je Ustazah, berdiri walau seketika. Okey. Kita dah berdiri dah. Ramai orang kadang-kadang bila semayang dia ada gangguan. Gangguan apa? Macam-macam. Time semayang tu lah gatal. Time semayang tu lah bergaru sana bergaru sini, kepala tak ada kutu pun jadi gatal. Kan? Time semayang tu lah tekak jadi perasan tak? Time semayang tu lah berasa teringat macam-macam, sedih itu, sedih ini. Maka diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, dia kata baca surah An-Nas. Biasa perempuan baca tak surah An-Nas? Ada yang baca, alhamdulillah. Baca kadang tak, betul-betul. Tak apa. Sebab kita sebut apa? Itulah, bila kita ingat pun kita buat, kadang tak ingat, kelang kabut kita tak buat. Tak apa. Kita reset balik. Tahun ni kita baca surah An-Nas. 1. Yang kedua dia kata hadirkan sepenuh hatimu. Ni payah sikit ni. Hadirkan sepenuh hati ni apa? Nak kena tinggal habis ni. Hak tadi makan apa nasi lemak sedap tinggal. Hak makan kepala ikan, hak nak buat tom yam tengah hari tadi ni kena tak tepi dulu ni. Hak ni payah. Sebab apa?
Ramai orang semayang tapi hati dia tak datang sekali. Hati tak datang sekali ni maknanya apa? Dia tak feel pun semayang dia. Pernah tak kita semayang? Siapa buat tu semayang? Banyak kali. Berbanding dengan rasa-rasa yang ada kan. Maka sebab itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, hadirkan hati. Macam mana nak hadirkan hati? Macam mana nak hadirkan hati? Macam mana nak hadirkan hati? Tekan butang hati. Hadirlah, hadirlah, hadirlah. Tak ada, tak boleh gitu. Hadirkan hati ni maknanya kita ingatkan diri kita. Kita sedang duduk. Kita sedang duduk depan Allah ni puan-puan. Ada sampai ulama yang sebut membayangkan kita ni duduk nak dihisap di depan Allah Subhanahu Taala. Kalaulah kita tahu depan kita tu ada CCTV. Apa kita buat? Buat baik-baik lah. Ada tak orang dia tahu ada CCTV kat situ? Kalau dalam surau ni dia duduk bergolek-golek, ada tak? Tak ada. Pasal apa? Sebab kita tahu ada CCTV. Kan? Sama juga dengan sembahyang. Begitu kata Imam Al-Ghazali, hadirkan hatimu dan kosongkannya daripada was-was. Kosongkan daripada was-was ni maknanya apa? Jangan ada langsung rasa was-was. Tadi ambil wudu sempurna ke tak? Contoh. Was-was pula. Baju ni kena kencing anak ke tidak? Ni semua kena pastikan tak ada ni sebelum sembahyang. Sebab apa? Sebab dia akan menghilangkan khusyuk kita. Kemudian dia kata lagi, perhatikan di hadapan. Kamu sedang berdiri dan bermunajat dengan siapa? Tu cara-cara nak masukkan hati kita tu. Tengok depan. Jangan duk tengok tu imam pula. Tengok depan ni maknanya tengok ni. Kat depan tempat sujud kita ni. Tengok kat tempat sujud kita tu. Kita duk berdiri ni. Kita duk bermunajat dengan siapa? Dan dia sebut, malulah apabila kamu bermunajat dengan Tuhanmu dengan hati yang lalai dan dada yang dipenuhi bisikan duniawi serta syahwat yang keji. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala isi hatimu dan sedang melihat ke arah hatimu. Amin. Sebab itu kalau kita semayang, kita rasa Allah duk tengok kita, insya-Allah hati kita akan hadir, khusyuk akan mendatang. Tapi kalau daripada semayang awal itu pun tak ada setting dalam kepala. Ni setting kita sebut di awal. Kalau dalam kepala tak ada setting, Allah tengah tengok, sebab tu kita semayang lebih kurang je. Sebab tu kena adjust balik masing-masing. Semua semayang bagus dah. Semua dah, kita kata cukup dah 5 waktu. Sekarang ni macam mana kita nak bagi semayang kita tu semayang yang paling berkualiti tu je. Sebab nanti depan Allah Ta'ala akan ada ramai manusia. Di Malaysia sahaja ada berapa juta? 33 juta, 33 juta. Hak tu Malaysia saja. Belum masuk Bangladesh, belum masuk Indonesia. Ramai-ramai berbilion-bilion, trilion-trilion manusia ni, ramai-ramai nanti siapa yang akan duduk depan? Orang yang semayang. Dalam ramai-ramai orang semayang, siapa yang duduk di depan lagi? Orang yang paling baik semayang dia. Betul? Sebab itu kita nak jadi VVIP Allah Ta'ala, kena tambah baik semayang kita lah. Itu cara dia. Baik. Kemudian dia sebut apa lagi? Allah hanya menerima solatmu menurut kadar khusyuk, khudu', tawaddu' dan rendah diri. Khusyuk hati, khudu' badan. Itu beza dia khusyuk dengan khudu'. Khudu' ni maknanya badan kita buat tu selari dengan hati kita. Tawaddu', rasa rendah diri. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahlah dia dalam solatmu seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatmu. Ini semayang dalam keadaan dia panggil ihsan. Ihsan dia apa? Tak ada siapa berpuji kita. Bagusnya Kak Emma semayang. Tak ada orang puji. Bagusnya awak ni semayang. Suami pun kata, nah ambil RM500. Contoh bonus kan. Tak ada. Tapi ulama sebut ihsan ni kita buat untuk Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah sedang melihat kita. Itu ihsan. Dia kata lagi, kalaulah hatimu belum hadir dan anggotamu masih tidak tenang. Rasa tak kadang-kadang ya, kita rasa macam tak tenang, gundah gulana, tak rasa hati itu tengah semayang. Akibat makrifat yang cuai terhadap keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, maka cuba bayangkan seorang lelaki soleh yang dihormati dalam kalangan ahli keluargamu sedang memerhatikan kamu untuk mengetahui bagaimana solatmu. Tu maknanya apa? Nak bagi semayang kita tu terarah. Bayangkan seolah ada orang duk tengok kita semayang. Kalaulah ada ni kamera ni masuk ke YouTube ni.
Kan duduk sebelah kita, duduk tengok kita semayang. Agak-agak waktu semayang tu kalut tak kita? Dah. Agak-agak panjang tak bacaan semayang kita? Panjang. Hak biasa duk baca subhanallah, 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 dan jadi subhanallah, subhanallah. Itu kan? Pasal apa? Pasal ada orang duk tengok. Sebab itu dia membina, dia panggil apa? Ketertiban. Tertib untuk semayang. Kemudian dia kata lagi, ketika itu hatimu pun hadir dan segala anggota pun menjadi tenang. Lantas kembalilah kepada dirimu dan katakan, wahai jiwa yang jahat, tidakkah kamu malu kepada pencipta dan Tuhanmu? Ini cara nak khusyuk. Dia mula dengan tak malu ke? Allah tengok kita buat puan-puan. Tu dia panggil apa? Self monolog. Kalau bahasa kaunseling dia, self monolog ni apa? Cakap dengan diri sendiri. Kan? Cakap dengan diri sendiri. Tak malu ke Allah tengok ni? Ketika kamu membayangkan salah seorang hambanya yang hina sedang memerhatikanmu, sedang dia tidak berkuasa memberi mudarat dan manfaat kepadamu, tiba-tiba anggota badanmu boleh tunduk patuh dan solatmu menjadi elok. Ni dia kata, nak merasakan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nak membawa diri kita jadi hamba Allah yang dia sedar Allah sedang perhatikan dia. Kamu juga tahu dia sedang memerhatikanmu, sedangkan kamu tidak menyedari terhadap keagungannya. Adakah dia yang maha tinggi di sisimu lebih rendah daripada salah seorang hambanya? Alangkah dahsyatnya sikap melampau dan jahilmu. Alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Ni bila semayang tu rasa sikit diri kita ni, ya Allah, berapa banyak dosa kita buat, berapa banyak aib kita Allah tutup, puan-puan. Tu cara nak membina kekhusyukan. Selama ni kita buat tak, puan-puan? Kita buat tak rasa-rasa macam tu? Jarang. Bila kita buat? Bila kita Allah uji kita dengan hilang orang-orang kita sayang, baru semayang tu rasa hina depan Allah, berasa macam rendah depan Allah. Tapi waktu kita senang, rasa tak? Jarang. Sebab apa? Ni kita takut ni. Sebab itu ramai orang yang disebutkan semayang tapi dia tak perasan dia tengah semayang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wailul lil musallin. Orang hak semayang ni pun ada tempat dia seketika dalam neraka wail. Siapa? Allazina hum an salatihim sahun. Nak peringat pada kita, bukan nak menakutkan kita. Baik tak payah semayang, semayang pun masuk neraka. Tak. Nak cerita kat kita macam mana kita nak improve supaya orang hak semayang pun ada sebahagian yang masuk ke dalam neraka, apatah lagi hak tak semayang langsung. Kan? Maka sebab itu kualiti kita punya semayang tu kena adjust. Kita nak jadi orang, lah dia semayang tapi rupanya semayang dia tak bawa dia masuk syurga pun. Dia ada transit dulu kat neraka. Wala'iyyazubillah. Tu kita tak nak. Rawat hatimu dengan helah-helah sebegini. Dia kata, helah-helah ni maknanya apa? Itulah yang tadi, merasakan kita ni banyak dosa, rasa kita ni hina depan Allah Ta'ala. Yang orang tak tahu pun aib kita ni, Allah je tahu. Kita tak boleh nak tipu dengan Allah, sebab dia tahu semua. Saya ni bukan mengumpat, Ustazah, saya cerita je tadi kat kawan saya. Tu cerita-cerita kita tu semua Allah Ta'ala tahu. Maka disebut, rawatlah hatimu dengan helah-helah sebegini. Mudah-mudahan hati itu akan hadir bersamamu dalam solat. Kerana sebenarnya tidak ada apa-apa yang kamu bakal peroleh daripada solatmu kecuali bahagiannya yang kamu sedari. Manakala bacaan di dalamnya yang kamu ucapkan dalam keadaan lalai dan lupa, ia sangat memerlukan kepada istighfar dan amalan yang menjadi kefarah baginya. Tu kalau kita semayang, kadang kita galit. Betul tak? Dia baca tahiyat awal, tiba-tiba fil alamin innaka hamidum majid. Kan? Baca tahiyat awal, tapi dia lajak sampai tahiyat akhir. Salah ke? Tak salah, tapi lalai. Kan? Baca rakaat ketiga, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rakaat ketiga pun berhenti dalam rukuk. Tu kan? Dia break di tengah-tengah. Qul, tak ada nak habis qul wallah, dia duduk ingat tu, qul berhenti. Pernah nak macam tu? Kadang-kadang sampai bismillah pula dah rakaat ketiga ni, rukuk. Itu biasa jadi kita kan? Sebab itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bila kita banyak lalai maka kena banyak istighfar. Sebab itu dah habis sembahyang, jangan kalut nak angkat panggung.
Dah habis semayang jangan kalut nak ambil telefon, tengok siapa WhatsApp. Dah habis semayang jangan kalut nak basuh pinggan. Dah habis semayang apa kita buat? Duduk dulu istighfar. Hak tadi duduk galik lah semayang tu. Kan? At-tahiyatul mubarakatuh salawat tayyibatu lillah. Duk mula-mula baca tahiyat akhir. Tiba-tiba waladdallin amin. Tu. Betul tak? Kadang-kadang bila kita ni banyak sangat duk fikir, akhirnya Fatihah baca waktu tahiyat akhir. Tu. Sebab itu kita sebut jangan duk kalut. Jangan kalut nak bangun. Panjangkan duduk seketika. Kita letak puan-puan KPI kita sekurang-kurangnya 5 minit kita duduk saat lepas semayang. Kalut macam mana 5 minit duduk istighfar. Itu cara dia. Okey? Baik, apa lagi dia sebut? Apabila hatimu telah hadir, maka jangan tinggalkan iqamat walaupun kamu solat sendirian. Ni tak masuk semayang ni dia kata ni. Tadi tu bagi dulu feeling kata tegas semayang. Kemudian nak semayang dia kata jangan tinggal iqamat. Kita iqamat tak kalau semayang seseorang? Azan tak kena, iqamat pun malah kita kan kadang-kadang. Sebab itu dah semayang. Itu dia kata tu. Kalau nak khusyuk, ekstra khusyuk, kalau nak tunjuk kita ni taat pada Allah, buat iqamat. Susah tak iqamat? Tak susah. Ingat iqamat bukan azan lah. Duduk seseorang tiba-tiba Allahu Akbar. Itu azan namanya. Ini iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pendek ya? Tak susah pun sebenarnya. Cuma kita tak nak aja. Bukan tak tahu. Tahu semua orang tapi tak mau. Sebab itu kita sebut. Benda-benda macam ni nampak macam simple kan? Lah iqamat je pun. Tapi hak iqamat ni lagi dia dah jadi markah tambahan untuk kita ni. Semayang dia bagus, malaikat cerita dengan Allah. Pasal apa? Sebelum semayang diiqamat dulu, dibacakan surah An-Nas, diselesaikan hatinya sebelum dia semayang. Itu beza semayang kita dengan semayang orang. Semua kita ni semayang berbeza-beza. Ada orang mungkin semayang dia bagus, orang tengok dia ni macam bagus. Rupanya semayang dia biasa-biasa. Pasal apa? Dia hanya membuat yang rukun barangkali. So kita nak jadi luar biasa di mata Allah Ta'ala. Siapa nak? Buat. Kalau tak nak, terpulang. Pilihan kita dua je. Kalau nak buat, buat. Tak nak buat, tinggal dah. Tu je. Okey, baik. Dia kata apa lagi? Jika kamu sedang menanti kehadiran jemaah, laungkan azan terlebih dahulu, kemudian iqamat. Ini untuk orang lelaki. Jangan pula kita tunggu lambat Tok Bilal kita pun datang naik depan ni. Pula dah. Tiba-tiba ke imam duk azan pula ke surah Muttaqin. Itu jangan buat pasal. Itu orang lelaki je. Ketika kamu berdiri untuk solat, niatlah dalam hati. Uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ini kita sebut salah satu daripada niat lah. Selama-selama ni kita niat macam mana? Usalli fardhu zuhri kan? Adaan ataupun makmuman lillahi ta'ala. Ini salah satu. Susah pasal apa selama ni saya tak pernah baca apa uaddi fardhu zuhri ni. Ini dia sebut lafaz ni tak wajib pun. Lafaz ni pilihan. Baca lah macam mana pun. Yang penting apa? Niat dalam hati. Okey. Pastikan niat ini hadir dalam hatimu ketika bertakbir. Dan jangan biarkan niat tersebut terasing dari hatimu sebelum selesai takbir. Maknanya apa? Mesti sama-sama. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i, dia sebut ma'an. Kata Imam An-Nawawi ni, hak ni yang paling baik. Allahu Akbar. Itu maknanya jangan pisah niat dengan takbir. Tapi ada orang dia tak boleh. Perasan tak? Dia tak boleh. Kalau tidak lama takbir Allah. Ni tu pun kadang-kadang Allah. Patah balik Allah. Pasal dia tak boleh nak sekali. Dia tak multitasking. Okey, kalau orang yang ada masalah macam ni, dalam mazhab Syafi'i kata boleh je dia niat awal dulu pun. Niat dulu saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat akan datang. Allahu Akbar. Boleh. Sah sembahyang dia. Cuma Imam Al-Ghazali kata, ni cara-cara dia nak jadi orang yang taat ni, dia kata the best tu apa? Bersama-sama. Tapi kalau tak boleh tak apa. Niat je dulu. Yang penting niat. Tu. Angkat kedua-dua tanganmu ketika takbir sehingga setentang dengan kedua bahu. Setelah melepaskannya ke bawah dahulu dalam keadaan terbentang dan jari-jarinya terbuka. Tengok dia ajak sesuatu. Ni kita kata adab ni. Kalau tak buat yang ni boleh tak?
Boleh je. Pasal apa? Sebab angkat kedua tangan ni apa hukum dia? Sunat. Hak wajib apa? Lafaz. Allahu Akbar. Hak ni wajib. Hak atas tangan angkat turun ni apa hukum dia? Sunat. Jadi dia kata tangan di bawah tu jangan duk genggam. Apa dia suruh buat? Lepas kemudian angkat setentang dengan bahu. Ustazah, saya biasa dekat telinga. Telinga pun boleh. Ada dalam hadis Nabi sebut, kalau dalam mazhab Syafi'i ni dia ada satu hadis yang Nabi sahabat sebut, dia tengok Nabi SAW semayang, angkat tangan ila uzunaihi, sampai telinga. Satu lagi hatta mankibaihi, kat bahu. Dua tempat ni sunnah. Satu bahu, satu telinga. Puan-puan biasa telinga ke bahu? Telinga. In between antara bahu dengan telinga. Amboi, jalan selamat. Sini kita sebut biasa orang perempuan ni kita kena kepit. Beza semayang kita dengan orang lelaki, kita kena kepit. Jadi kita biasa kat sinilah. Ataupun ada orang dia kadang dia angkat sampai telinga, boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh apa? Kepak. Allah tak mau. Kita bukan macam orang lelaki. Ataupun takbir atramin, Allahu Akbar, tak mau. Telekung, kadang nak betulkan telekung, tak mau. Kita takat ni ataupun takat ni. Pernah tengok ada orang angkat parah dada je, Allahu Akbar. Sah tak semayang dia? Sah tak? Sah. Sebab apa? Sunat. Tu maknanya faham fiqh. Tapi tak dapat pahala sunat. Pasal apa? Sunatnya di bahu dan di telinga. Tu cara dia kita faham fiqh. Senang je. Okey? Ya. Telinga. Okey. Baik. Kalau dia nak buat macam ni cara disebutkan dalam mazhab Syafi'i, dibuka tapak tangannya, kita tak tutup. Jadi kalau kita orang perempuan ni yang dekat di sini, Allahu a'lam lah, saya jarang lagi dengar dan saya belum pernah jadi jumpa yang kena buat begini. Gini, kalau tanya saya akan kata gini. Wallahu a'lam, mungkin dia ada pandangan dia. Tapi kita faham secara fiqh. Kalau dia buat macam ni salah tak? Tak salah. Kalau dia buat macam ni pun tak salah. Sebab apa? Fiqh kata apa? Sunat. Sebab itu kadang-kadang kita tak berbahas. Kadang-kadang pasal ada orang tak boleh macam tu, macam ni je. Tak boleh macam ni, macam tu je. Fiqh ajar kita puan-puan jangan gaduh dengan orang. Sebab apa? Bila kita bergaduh dalam bab semayang, siapa akan tepuk tangan? Syaitan. Tengok tu. Tu dia orang semayang bergaduh. Mujur kita tak semayang, syaitan kata. Tu kan? Tu tak mau macam tu. Jangan gaduh. Okey? Baik. Ini kalau Imam Al-Ghazali kata paras bahu. Tapi ada satu option lain adalah paras telinga. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata dalam keadaan jari-jarinya terbuka. Jangan bersusah payah untuk merapatkan atau meregangkan jari-jarimu. Ni tak payah duduk sampai kembang macam tu ataupun terlalu kepit macam tu, tak payah. Maknanya apa? Biasa-biasa, sederhana je, buat macam biasa. Kan? Tinggikan kedua-dua tanganmu agar kedua-dua ibu jari selari dengan cuping telinga. Hujung jari selari dengan bahagian atas kedua telinga dan dua tapak tangan selari dengan bahumu. Tu. Faham tak? Ke tak faham ayat ni? Pusing apa dia? Bahu telinga saja. Ni bukan kepala bahu lutut kaki. Anak-anak kita dah menyanyi kan? Okey, dia kata macam mana? Ni dia sebut di bawah telinga. Ada juga orang sebut di sini. Boleh belaka. Kalau tanya sekat sini pun boleh, sini pun boleh. Dua-dua betul. Apabila kedua-dua tanganmu ini berada tetap di tempatnya, mulalah bertakbir Allahu Akbar. Kemudian turunkan kedua-dua tanganmu dengan tenang. Jangan menolak kedua-dua tanganmu ke depan ketika mengangkat dan menurunkannya. Apa makna jangan tolak tangan ke depan? Apa makna jangan tolak tangan ke depan? Jangan duk buat lagu tu Allahu Akbar. Nak meluruskan otot dia agaknya tak mau. Tenang-tenang je. Allahu Akbar. Ada ke orang buat perempuan? Ada, jangan main. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut
Kemudian turunkan kedua-dua tangan dengan tenang. Jangan tolak kedua-dua tanganmu ke depan ketika mengangkat dan menurunkannya. Jangan pula mengangkatnya ke belakang serta jangan menghayun-hayunkan keduanya ke kanan dan ke kiri. Ni ada orang buat ayun-ayun tangan ni. Kan biasa kita tengok. Apabila kamu telah menurunkan kedua tanganmu itu, angkat kedua-duanya semula untuk meletakkannya di dada. Okey, meletakkan di dada ni kalau kita mazhab Syafi'i kita tidak letak di dada. Kita letak di mana? Di antara pusat dengan dada. Dia kalau kita kiam ni ada berapa tempat? 6. 6 tu kat mana? 6 tu kat sini. 1 di bawah pusat. Pusat, rasa pusat-pusat basi tu kan? 1 di bawah. 2 atas pusat. 3 mabaina sadar. Di antara pusat dan dada. 1, 2, 3, 4 kat mana? Atas dada. Tu kalau tengok orang semayang letak tangan atas ni, biar dia nak semayang macam tu. Kita pula dia kata apa mazhab apa ni semayang atas dada. Sibuk kita semayang sendiri pun tak khusyuk, sibuk semayang orang tu kan. Dia sibuk dengan orang. Kita dah semayang kat sini mazhab Syafi'i. Ni disebut tak di atas ni ada menurut 4 mazhab boleh. Jadi kalau kita nak sakit perut kadang bila mengandung kan tak selesa nak letak kat sini, boleh je sebenarnya. Okey, letak kat sini. Yang ke 5 kat mana? Kat sebelah hati kita ni. Kan. Kita tengok dia ni apa ni? Nak menari mak inang ke apa benda nak semayang lagu ni? Dia tak sibuk dengan orang. Tapi dia nak letak lagu tu boleh. Tak mazhab. Yang ke-6 kat mana? Ni? Jangan pula dia pusing belah sini mentang-mentang tu mentang-mentang belah sini dia pun pusing kanan. Amboi senang kita ni kan. Tak. Nombor 6 lepas. Perasan tak? Kalau kita pergi Saudi, kita pergi Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dia pun letak tangan di bawah. Kita heran, ni semayang ke tak semayang kan? Akhirnya kita duduk sebelah tak khusyuk. Sebab tu kita penting ngaji fiqh ni. Fiqh kata apa puan-puan? Lepas tangan itu juga sebahagian daripada cara kiam. Kita panggil kiam lah orang Melayu kita ni. Ataupun kita panggil mendekam. Kan? Istilah dia mendekam kata ulama. Jadi itu cara dia. Cuma disebut di sini Imam Al-Ghazali kata letak tempat untuk kita kiam. Baik. Muliakanlah tangan kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Nampak tak? Tu adab. Kalau orang semayang kan dia letak tangan atas macam ni. Maknanya kalau kita semayang ada orang kidal kadang terbalik tak sedap. Sah tak semayang dia? Sah. Sebab apa? Dia bukan rukun. Tu cara kita faham. Maknanya dia kata letak di sini. Muliakan tangan kanan di atas tangan kiri. Buka jari-jari tangan kanan di atas lengan hasta bagi tangan kiri dan genggam pergelangan di tangan kiri dengan jari-jari tadi. Maknanya apa? Ginilah kita sebut genggam. Kan? Kadang-kadang Khalid jatuh pula. Atau peganglah pula. Genggam. Okey. Selepas takbir ucapkanlah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ni apa ni? Doa iftitah. Kita baca tak doa iftitah? Baca insya-Allah. Kalau semayang jemaah biasanya baca. Sebab apa? Tunggu tu imam kadang-kadang lama. Tapi kalau duduk di rumah kadang-kadang seorang-seorang tu berasa rajin baca, tak rajin tak baca, betul tak? Tahun ni punya matlamat kita apa puan-puan? Baca doa iftitah dalam semua semayang kita. Letak. Pastikan. Kemudian sambung lagi dia kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tu kadang tertukar pula muslimin dulu musyrikin kemudian. Ngapailah kalau kita nak baca. Jangan duk teka-teka muslimin ke musyrikin, musyrikin dululah. Tu. Jangan duk baca lagu tu. Musyrikin dulu, muslimin kemudian. Ingat muslimin yang last sekali. Kemudian ucapkanlah. Ada yang pendek, ada yang panjang, betul? Hukum ni sama. Apa doa iftitah yang pendek? Dia mazhab Hanafi, dia pendek sikit. Apa doa dia? Apa dia Kak Imah? Wa asila. Yang awal tu. Dia ada satu lagi doa iftitah yang pendek.
dalam mazhab Hanafi. Kejap saya pun tak hafal tu. Dia ada satu lagi doa iftitah. Dia pendek je. Sekejap ya. Siapa ingat? Kerana kita ni duk biasa baca Allahu Akbar kabira. Sebab tu kita biasa baca Allahu Akbar kabira. Sekejap dia ada hak pendek. Ni dia. Sekejap. Bukan dia. Dizat ya. Time-time ni pula dia tak mau keluar. Ni. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini di hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Itu yang dibacakan. Jadi siapa nak baca, hak minta diskaun tu boleh hafal yang barulah. Tapi saya ni kerana kita duk biasa baca Allahu Akbar kabira. Jadi yang ni saya nak kena tengok baru saya ingat. Jadi kalau puan-puan nak baca yang kedua ni pun boleh, tak ada masalah pun. Ini doa yang pendek. Dia pendek sikit lah berbanding dengan Allahu Akbar kabira tu. Tapi boleh cari hadis doa iftitah pendek. Taib lah iftitah pendek tu sekarang dia keluar lah tu. Tapi saya rasa tak ada masalah pun. Siapa nak buat yang pendek silakan, siapa nak buat panjang pun silakan. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Okey. Baik, tak mana tadi kita? Dah baca doa. Okey, sampai minal muslimin. Kemudian ni sebelum baca surah Fatihah baca dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru baca Fatihah. Baca Fatihah ni puan-puan sekali-sekali carilah tok guru seorang. Ustazah tolong cek saya baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim 60 tahun tak maulah. Mustaqim qaf. Contohnya baca dengan menyempurnakan semua tasydidnya dan usahakan untuk membezakan antara huruf dad dengan za dalam bacaanmu dalam solat. Ni kat mana? Apa nama? Waladzallin. Bukan za, dad. Waladzallin. Ucapkanlah amin dan jangan menyambungnya terus dengan bacaanmu yang berikut. Waladzallin. Itu. Ucapkanlah amin lah maknanya bila dibacakan. Okey. Jaringkan bacaan Al-Quran dalam solat subuh, maghrib dan isyak. Maksudku dalam 2 rakaat yang awal kecuali ketika kamu menjadi makmum. Nyaringkan juga ucapan kalimah amin. Kalau kita jadi makmum yang kuat pada amin. Tapi kalau kita orang perempuan ni kita tak kuat lah. Macam orang lelaki-lelaki. Ustazah saya duduk seorang, umur saya, lelaki saya semayang di masjid, saya nak baca kuat-kuat. Boleh tak? Boleh? Kadang-kadang kita nak menambah khusyuk tu kita baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh? Tapi jangan pula mentang-mentang duduk seorang ambil mic lah rumah. Mic karaoke, kaki karaoke ni kan ambil mic. Tak payah. Tu kan dengar sampai rumah jiran pula. Lain pula jadinya. Tapi boleh baca seorang-seorang, baca kuat. Baik, dia kata dalam solat subuh bacalah satu surah yang panjang daripada kategori mufassal. Bermula daripada surah Al-Hujurat sehingga An-Naba selepas surah Fatihah. Ni kalau betul-betul nak jadi orang yang beradab dalam bab taat kepada Allah, yang subuh tu baca surah panjang sikit. Daripada surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba. Pilih. Tapi biasa kita surah apa puan-puan? Qul huwallah, qul ya, qul huwallah, qul ya, tak qul ya, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah balik. Itulah kita kan. Tak pun dia satu surah favourite lagi. Wadduha tu kira panjang juga. Inna a'tainakal kausar, rakaat kedua wal asr. Kan sekali sembahyang zuhur wal asr, rakaat kedua inna a'tainakal kausar. Itu dia pusing. Kan? Tak salah. Sahabat faham tu? Tak salah tapi ini disebut sebaiknya itu dibacakan yang sedikit panjang. Tak apa panjang-panjang. Surah An-Naba jadi. Surah An-Naba macam mana mula dia? Kepala surah pun tak ingat pula dah. Macam mana kepala surah An-Naba? Amma yatasaalun. Lepas tu? Anin naba'il azim. Betul? Dua harakat, 2 ayat je Ustazah ingat. Tak apa baca 2 ayat. Baca bila.
Ni dia sebut kalau boleh, kalau boleh. Sebab itu kalau saya kan, ini cadangan saya. Kadang hari ni kita sibuk dengan Facebook kita, sibuk dengan YouTube kita. Tengok hari ni Cik Nom masak apalah, tengok Khairul Amin masak apalah. Sibuk kita nak tengok orang masak-masak. Sekali-sekalilah. Ambil masa 1 jam contoh. Hafal sikit lah 5 ayat pertama surah An-Naba contoh. Kan, hafal sikit. 5 ayat tu praktis bila? Sembahyang subuh esok. Lama-lama tambah sehingga akhirnya kita complete dapat 1 surah. Untuk Allah. Kan kita tak boleh buat. Kan? Kalau anak kita nak makan apa, kita tak sihat pun kita boleh bangkit buat. Kan? Nak makan apa tak cukup barang, boleh keluar pergi beli. Untuk Allah takkan tak boleh kita usaha lebih sikit. Jadi insya-Allah kita cuba puan-puan. Ya? Dalam solat maghrib pula, tengok tu, ada tata cara dia. Selama ni kita main baca je. Bacalah 1 surah yang pendek daripadanya. Okey, yang ni yes memang duk buat dah selama ni kan. Bacalah 1 surah yang pendek, bermula daripada surah Ad-Duha sampai An-Nas. Alhamdulillah, ini memang duk buat dah. Manakala dalam solat Zuhur, Asar dan Isyak, ni solat 4 rakaat, bacalah surah yang pertengahan. Tu tengok ada cara dia. Subuh panjang, maghrib pendek. Hak yang solat-solat 4 rakaat ni, ambil yang sederhana. Tu kan ada tata cara dia, ada adab dia. Tapi kenapa kita tak tahu selama ni puan-puan? Kenapa kita tak tahu selama ni? Sebab sebab belum lagi jodohnya bertemu dengan ilmu sebegini. Alhamdulillah hari ni ramai datang, ramailah yang dapat ambil manfaat. Alhamdulillah. Umur 40 tahun kita baru tahu, ya Allah, rupanya ada adab dia. Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek dianjurkan untuk dibaca dalam Quran. Ramai-ramai orang Allah temukan kita dengan ilmu sebegini. Untungnya puan-puan, alhamdulillah. Sebab puan-puan datang sini ni kehendak diri sendiri, betul tak? Adakah yang datang sini kerana nasi lemak sepinggan? Ada ke? Tak ada. Ada kan? Tak ada. Yang datang sini semua sebab nak cari ilmu, betul tak? Apalah sangat nasi lemak sepinggan kita boleh beli makan 2-3 pinggan dekat kedai kan? Tapi kita datang sini sebab apa? Ya Allah puan-puan, hari ni Allah pilih puan-puan. Mudah-mudahan kita lebih beradab dengan semayang kita, dengan ibadah kita, insya-Allah. Ya? Baik, tu kita sebut tadi tu sampai dekat surah An-Naba sehingga surah Ad-Duha, seperti surah Al-Buruj dan surah-surah yang hampir sama panjang dengannya yang pertengahan. Dalam solat subuh ketika bermusafir, rupanya ini ada cara dia. Waktu musafir, bacalah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Hak ni tak musafir pun buat masalahnya. Dah bayar. Kalau tak musafir, cari surah panjang sikit. Kalau musafir, baca surah ini. Jangan menyambung bacaan surah akhir dengan takbir untuk rukuk. Maknanya apa? Ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Tu. Jangan nak menyambung. Berhentilah sekejap. Ada tempoh. Dia kata apa? Ada pemisah, tempoh pemisah ala qadri subhanallah. Contohnya waladdallin amin. Berhenti sat. Ala kadar subhanallah. Subhanallah. Kalau kita sebutlah, berhenti sekejap baru Allahu akbar. Jangan kalut sambung disebut. Tu kadang-kadang kita laju-laju juga kan. Kalau siapa yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak sah Fatihah dia. Fatihah mesti diselesaikan dalam keadaan berdiri. Siapa yang sambil baca tu dia rukuk, tak sah. Tu kena ingat. Dalam semua pergerakan berdirimu, kamu hendaklah menundukkan dan menumpukan pandangan ke tempat solat, kerana yang demikian lebih sempurna buat perhatianmu dan lebih layak untuk menghadirkan hatimu. Jangan sama sekali kamu menoleh ke kiri dan ke kanan dalam solat. Ni kadang-kadang tengok kiri kanan, bukan kepala tengok. Tak, ni mata je kadang-kadang. Kan dia tengok kat mana? Wow. Kan? Siti Khadijah le Vietnam rupanya. Tu kan, nak tengok orang depan tu. Mata kita, sebab tu kena hati-hati. Mata tu. Kata Imam Al-Ghazali, tengok dekat tempat sujud. Tengok kat tempat sujud. Tengok tu imam sedapnya. Siapa tu imam baca malam ni kan? Duk balik tu apa? Tabir tu.
Tengok siapa kata imam tu. Ni kalau kepala kita tak bergerak ni, mata je tengok. Sah tak semayang? Sah. Sebab mata je tengok. Tapi boleh menghilangkan khusyuk. Tu kena tengok. Kena pula tu imam pula semalam pakai baju semalam baju hitam, hari ni baju hitam lagi, tak iron ke tu imam ni. Tu dia semua mendatangkan gangguan-gangguan dalam fikiran. Ya, baik. Kemudian bertakbirlah untuk rukuk dan angkat kedua-dua tanganmu seperti yang telah dinyatakan serta panjangkan takbir itu sehingga sempurna rukuk. Tu takbir untuk rukuk. Tangan ni apa hukum dia? Sunat. Jadi siapa yang pakai baju lengan besar macam saya ni, kalau angkat ni nampak sampai ke ketiak ni, jangan ingat tak boleh semayang pakai baju ni. Boleh. Cara dia dan cara kita faham fiqh ni. Kalau dia pakai baju besar, tak payahlah angkat tangan. Kita terus je. Jadi itu lebih menenangkan jiwa untuk kita semayang. Sehingga sempurna rukuk. Ya. Pejam mata. Okey. Pejam mata ni boleh secara hukum. Tetapi tak semua orang bila pejam tu dia lebih khusyuk. Kadang-kadang pejam tiba-tiba macam dah kenapa pula, dah tertidur pula dah kan. Itu bahaya. Kadang-kadang tak boleh kawal. Sebab tu banyak ulama suruh tengok di tempat sujud. Tapi kalau ada orang memang dia jenis nak feeling dia tu kena pejam mata dulu, silakan, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau ada 2 kali pejam, asyik dia terpejam je sampai tak tahu, buka mata. Terutamanya semayang waktu kritikal. Semayang subuh, semayang isyak, semayang zuhur lepas makan nasi tengah hari. Tu ngantuk. Kemudian dia kata apa lagi? Ya. Tengok Kaabah. Okey, baik. Ni bagus soalan ni. Kalau di Mekah sambil kita tengok Kaabah, boleh tak? Boleh. Kalau di Mekah dapat pahala sunat kalau tengok Kaabah. Cuma kalau caranya kita di Malaysia ni tak ada Kaabah, kita tengok tempat sujud. Okey, baik. Kita sebut apa lagi? Kemudian bertakbirlah untuk rukuk dan angkat kedua-dua tanganmu seperti yang dinyatakan serta panjangkan takbir itu sehingga sempurna rukuk. Panjangkan, jangan pendek, jangan Allahu Akbar. Dia kata panjangkan. Allahu Akbar. Sempurna rukuk. Setelah itu letakkan kedua-dua tapak tanganmu di atas 2 lutut. Jangan duk letak kat paha, jangan duk letak sampai ke betih di bawah tu. Dalam keadaan jari jemarimu terbuka dan tegakkan kedua lututmu. Ratakan belakang badan, leher dan kepalamu dengan lurus seperti sekeping papan. Nampak tak? Sekeping papan ni maknanya tu 90 darjah. Renggangkan kedua-dua sikumu daripada lambung badan. Ni untuk laki-laki. Perempuan tidak perlu berbuat demikian, bahkan dia hendaklah saling merapatkan. Maknanya apa? Ni, kita punya lengan kita ni rapat ke kusuk. Bila nak rukuk tu. Sama, rapat ke rukuk, rapat ke kusuk. Kemudian baca sebanyak 3 kali Subhana Rabbiyal Azim. Ini sunatnya kalau bacaan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ni, kita diajarkan dibaca dalam hadis Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kalau kita ada ekstra sikit kat belakang kan, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu kalau ada setengah-setengah ustaz ni kadang dia kata bacaan yang sebenarnya adalah Subhana Rabbiyal Azim sahaja. Tapi dalam Imam An-Nawawi kata tidak ada masalah pun sekiranya kita nak melebihkan. Ada orang dibaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, boleh. Dia sebut lagi, jika kamu solat sendirian, tambahkan bacaannya sehingga 7 atau 10 kali adalah lebih baik. Tu 7 kali panjangnya ustazah. Habis. Tu siapa yang nak, kalau boleh dipanjangkan, melama-lamakan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kadang-kadang kita kan kalau duduk fikir seorang-seorang, kita ni kadang semayang kalut pun kan. Laju je nak habis. Okay? Tak rasa pun nak melama-lamakan solat. Tak rasa pun nak menambah-nambah zikir dalam solat. Kenapa puan-puan? Sebab apa kita tak tambah selama ni? Bukan kerana kita tak tahu, tapi kerana kita tak mau. Sebab itu kita cuba tambah. Okey? Dan yang terakhir sekali kita habiskan sampai kat sini. Kemudian angkat kepalamu sehingga dapat berdiri tegak dan angkat kedua-dua tanganmu sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Wajib sebut tak Sami Allah? Tak. Apa hukum dia? Sunat.
Apabila berdiri tegak, ni tengok ni. Dia ajar kepada kita dibacakan Rabbana lakal hamdu. Kita biasa baca Rabbana walakal hamd, kan? Tengok ni, Imam Al-Ghazali ajar pada kita, ada lagi bacaan lain. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh hafal? Boleh hafal tak ni? Boleh kalau nak. Ada satu lagi, dah habis baca yang Rabbana walakal hamd, kita baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu. Jadi siapa ingat baca, hak tak ingat, tak ingat buatlah, tambahlah sikit-sikit kalau tidak. Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tu. Tapi kalau tak baca tu, nak baca ni Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du pun boleh, tak masalah. Ustazah, saya baca Rabbana walakal hamd lah, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sunat. Itu cara dia. Tu sampai dekat i'tidal. Saya nak berhenti kat sini. Panjang lagi ni, tak habis lagi ni. Ada adab dalam sembahyang ni. Okey? Ada nak tanya? Baca surah? Boleh tengok Quran tak? Boleh? Boleh tengok Quran. Cuma kita sebut Quran tu kalau saya nak suruh ambil Quran yang full mushaf ataupun kita kata Quran yang Quran. Kalau tengok di telefon ni, ada jemaah tanya saya, bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau lah tengah duduk sembahyang, tiba-tiba masuk notification, grup WhatsApp order Tupperware pula dah. Kita tak kira Tupperware. Dia kan mengganggu khusyuk. Sebab itu kalau boleh jangan tengok kat telefon. Tapi pegang. Allahu Akbar. Ni dia sambil pegang. Boleh, tak ada masalah. Boleh pegang. Cuma sekali waktu nak sujud tu kena hati-hatilah. Itu je. Boleh pegang, tidak ada masalah. Fiqh kata boleh. Cuma dia sekarang ni ada macam Quran yang nipis tu, dia buat surah-surah. Ada yang buat juzuk-juzuk kan. Kalau boleh tu ambil lah yang mudah untuk dipegang. Sekali kan nak tangan dah bergeletar-geletar dah ni, nak pegang, nak baca ni. Ambil yang nipis-nipis yang tak mengganggu. Ya? Dan lagi satu, dalam bab bacaan surah ni, dia ada satu isu dia panggil tangkisus surah. Tangkisus surah ni fiqh kata, kita letak surah tu yang di belakang jadi depan, yang di depan jadi belakang. Sepatutnya ikut turutan surah An-Nas dulu, kemudian baru surah An-Nas, betul tak? Turutan. Tapi bila kita baca, kadang-kadang kita baca surah An-Nas dulu, apa yang terlintas? Surah An-Nas dulu, lepas tu baru surah Al-Ikhlas. Fiqh kata makruh. Makruh. Baca ni ikut turutan. Bab tangkisus surah ni yang afdalnya ada ikut turutan. Tapi kalau kita baca tak ikut turutan, batal tak sembahyang? Tak batal. Sebab apa? Sunat. Tu kita faham secara fiqh. Tapi ulama kata kalau kita nak pahala sunat ekstra, baca ikut turutan. Kerana ada makruh di situ kata ulama, jika dia mendahulukan yang depan dan membelakangkan yang depan. Okey? Ya. Boleh. Ya betul, sebab dia macam ni. Dia ada hadis Nabi yang dia sebut Nabi ni bila sembahyang, rakaat pertama dia tu lebih panjang daripada rakaat kedua. Tapi sebenarnya dia tidak mengikat sebab hukum dia sunat. Jadi kalau kita dah memang baca qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu surah An-Nas je, tak ada pilihan lain, baca je, tak ada masalah pun. Cuba kalau nak buat ikut sunnah Nabi tu, hak pertama lebih panjang, yang kedua tu dia half daripada hak yang pertama biasanya. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Mulk 30 ayat, rakaat kedua Nabi baca surah yang 15 ayat contohnya. Itu kalau nak buat kan. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek sikit ya. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Ada orang nak baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ada orang nak baca ayat kursi 7 kali. Ada orang buat. Boleh, tak ada masalah. Fiqh kata boleh je. Dibacakan berapa kali pun tak ada masalah. Ustazah, saya ni nak baca 100 kali. Boleh kalau rajin. Kalau tak rajin, bacalah sekali. Tu. Okey?
Hmm. Hmm. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kena ada niat je. Okey, ya. Sami Allah. Okey. Sah ke semayang kalau dia sebut Sami Allah? Sepatutnya Sami Allah. Tapi dia just Sami Allah. Sah tak semayang? Sah. Sah semayang, sah. Cuma kita sebut dari sudut kesempurnaan. Sebab kita ni bukan orang Arab. Kerana bila orang bukan orang Arab ni, kita tak perhati perembang, telinga apa. Sami'a, Sami'a, tak ada. Kan? Dia mengubah makna, betul. Dia mengubah makna. Tapi kerana kita bukan orang Arab, dan yang kedua dia bukan bacaan yang wajib. Kalau bacaan wajib, itu akan jejas, tak sah semayang. Tapi kalau bacaan sunat, tak jejas pun. Sebab itu kalau kita semayang, Tok Imam kat depan, kalau Tok Imam salah baca surah Fatihah, kita kena mufaraqah, berhenti, berpisah dengan imam. Tapi kalau hak dia salah tu adalah pada bacaan surah, tak ada masalah, ikut je dia. Kan tiba-tiba mengigau agaknya qul huwallahu uhud, tu contoh lah kan. Dia baca surah apa ni, cerita Uhud sangat, dia mengigau pula dah baca Uhud. Dan dia pun tak perasan. Kita boleh tak follow dia? Boleh je, sebab itu bacaan sunat. Tapi kalau melibatkan yang rukun, tu tak boleh. Mustaqum. Kenapa pula mustaqum? Kita pun niat mufaraqah semayang. Kita asi-asi. Okey? Ada lagi? 1, 2, 3. Okey, tak ada soalan dah. Okey, sudah tutup. Itu dia tanya soalan kena laju. Oh, ada lagi. Okey. Nak betulkan saf dia, pegang kat mana? Pegang bahu tak apa, tak ada masalah. Saya pegang kat dia ni, tarik. Okey. Dia kena kulit terus. Okey, dia dah balik ke belum? Okey, biasanya tak balik lagi lah. Orang lelaki ni kadang dia lambat, budak perempuan dia awal kan. Okey, kalau dia belum balik, kita sebut dia tidak sama macam bila dah balik. Kalau dah balik itu kita sebut memang jejas. Kalau tak balik ni kerana dia pun belum lagi wajib. Cuma fiqh kata kalau nak sembahyang ni kena apa? Berwudu. Jadi kalau kita sentuh, dalam mazhab Syafi'i batal wuduk dia. Termasuklah wuduk kita pun batal. Tapi kita sebut kalau untuk tujuan pembelajaran, kalau tanya saya, kadang-kadang ramai-ramai nak handle, dia pun belum balik lagi. Pada saya tak ada masalah. Cuma jangan dibiasakan, jangan diajarkan. Kalau boleh kita nak sentuh dia, sentuh kat bahagian belapik, tak ada masalah. Tapi kalau dah terkena, kan budak ni keluar saf, keluar daripada surah, memang keluar terus, tak masuk-masuk dah semayang. Untuk tujuan pembelajaran tak apa. Tapi kalau boleh tu kita jaga. Sebab dia ada disiplin dia dalam mazhab Syafi'i ni. Kalau sentuh tangan orang lelaki, termasuklah suami sendiri, apa hukum dia? Batal. Itu kena jaga. Okey? Tapi kalau untuk tujuan pelajaran, kalau tak macam saya lah. Kadang anak kita contoh anak kita, kat abang baru 4 tahun. Contoh, ataupun 4 tahun tu macam muda sangat. 7 tahun, 8 tahun. Abang jadi imam hari ni. Kan? Tapi kita tahu bacaan Fatihah dia tak betul lagi. Maka boleh tak kita sembahyang jemaah dengan dia? Boleh, tapi jangan niat makmum. Dia duduk depan. Tak apa dia duduk depan, kita ikut pergerakan sama dengan dia. Tapi kita jangan niat makmum, buat saya apa? Bacaan dia belum sempurna. Tapi nak membina suasana sembahyang jemaah, kena ajar dia jadi imam. Itu cara dia. Kadang ada orang tak boleh, dia tak sah lagi. Tak apa, kita sembahyang belakang dia. Jangan niat makmum je lah. Niat imam, niat sendiri. Sekali dia rukuk, kita rukuk, ikut je pergerakan dia supaya dia rasa kita tengah sembahyang jemaah dengan dia. Ini membina anak-anak sebenarnya. Cara dia lah Islam. Bukan dengan cara dia belum balik tak boleh jadi dah. Boleh, tak ada masalah pun. Untuk kita bersama-sama dengan dia, membetulkan dia, boleh, tak ada masalah.
Abang baca, nanti mama betulkan daripada belakang. Dia baca, kita pun tegur dia. Dia duk baca ghairil maghdu, kita di belakang ghairil. Boleh, tak ada masalah waktu semayang. Untuk tujuan pembelajaran, kita boleh bantu anak kita. Anak-anak kita termasuk anak murid kita lah. Tak berkhatan? Ya, tak walau tak berkhatan. Fiqh kata khatan tidak menjadi syarat untuk dia imam ataupun tak imam. Boleh. Sebab itu anak-anak kalau nak semayang khatan tak khatan tu kita tak dibezakan pun soft tu sepatutnya. Cuma kadang-kadang inisiatif AJK masjid ni diasingkan. Sebab kadang budak-budak ni main. Bila main ni dia tak membatalkan solat, dia hanya mengurangkan kesempurnaan soft. Itu je. Main kita sah walaupun budak ni duk berlari datang balik datang, tak ada masalah pun. Cuma dia kesempurnaan soft sahaja. Sebab itu kadang-kadang masjid letak di belakang. Tapi kalau kita nak ajak anak kita nak duduk sebelah kita, boleh. Fiqh kata tak memotong soft pun. Okey? Lagi? Ya. Mumayyiz batal. Okey. Dia macam ni. Dia dalam bab aurat ni, kalau dia panggil anak-anak yang tidak boleh membezakan, tak batal. Tapi kalau dah mumayyiz, batal. Maknanya kita letak depan dia. Tarik, dia pegang tak? Dia tak pegang. Maknanya dia dah mumayyiz dah. Jadi kalau mumayyiz ni, kita sebut dia dah pun hukum dia sama macam yang orang orang biasa. Cuma dari sudut kewajipan solat dia tak sampai lagi. Sebab apa? Belum balik. Jadi kalau tanya saya, pegang pada tempat yang tu lebih menenangkan jiwa lah. Okey? Alright. Okey, jadi saya ingat itu saja untuk kita semak. Nak habiskan bab solat ni dah datang lagi bulan depan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Itu pun sampai takat iktidal pun rasa macam banyak dah nak kena tambah baik semayang kita kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk memahami ibadah kita dan menambah baik untuk tujuan dunia akhirat kita insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا صبرته ولا امتحانا إلا نجحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kasih semua